Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari ini dan selamat sejahtera untuk kita membincangkan berkenaan dengan muka surat seterusnya. Okey, sebelum ini kita dah belajar daripada muka surat 1 sampai muka surat 5, kemahiran proses sains, bawah tajuk kemahiran saintifik kan. Iaitu yang pertama, kemahiran proses sains kita adalah memerhati dan yang kedua adalah mengelas. Jadi hari ini di muka surat 6, okey, saya nak membincangkan bersama anda berkenaan dengan mengukur dan menggunakan nombor. Ini adalah kemahiran proses sains yang ketiga. Yang pertama hari itu memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga ini mengukur dan menggunakan nombor. Okey, apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Mengukur dan menggunakan nombor ni sebenarnya adalah kita terbagi kepada dua kan. Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Bila kita nak mengukur mestilah pakai nombor kan. Takkan nak pakai apa benda lain pula kan. Contoh, berapa panjang pembaris? 5 cm. Berapa masa nak pergi sekolah daripada rumah? 10 minit. Berapa jarak rumah ke balai polis? 3 km. Contohnya macam tu. Maksudnya semua melibatkan nombor. Sebab itu kita tulis, sebab itu dalam kemahiran yang ketiga ini mengukur dan menggunakan nombor. Jadi dekat sini dia menceritakan berkenaan dengan mengukur dengan alat berunit piawai. Apa tu unit piawai? Nanti kita akan tengok sama-sama lah. Okey. Kita lihat dulu dalam muka surat 6 ini dia berkenaan dengan hari sukan sekolah. Okey. Kita memang biasa kalau memberikan contoh, kita akan beri dalam kehidupan murid-murid lah. Maksudnya yang awak pernah hadapi, jadi agak mudah untuk kita mengenal dan mengetahui dengan lebih lanjut. Okey. Hari sukan sekolah saya rasa semua murid-murid pun selalu pernah hadapi. Okey, di mana kita lihat perbincangan antara tiga orang ni. Cikgu, macam mana nak ukur masa larian? Bagaimana caranya? Kan? Cikgu dia kata, kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Okey, macam mana nak gunakan jam randik digital ni? Ada ditunjukkan dalam muka surat 6 bawah ini. Okey, mula-mula, langkah yang pertama, kita kena tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Ni butang ni. Butang tepi sana. Siapa yang ada jam randik kat rumah boleh tengok. Kemudian, langkah yang kedua, tekan butang yang sebelah sana pula. Untuk mengambil bacaan, mula mengambil bacaan. Maksudnya, kalau kita tengok orang tu lari, kan, mula-mula sebelum masa nak start tu, kita letak butang satu dulu. Kita tekan tab, nanti dia akan jadi 00.00. Belum start lagi kan. Lepas tu, bila ke garisan, sedia, mula dia cakap, tembak kan. Kadang tembak dengan pistol, bila dia tembak saja, kita terus tekan butang ni. Butang yang langkah kedua ni. Nanti masa akan berjalan. Okay, kalau jarum yang besar tu 0001 tu saat. 29 tu detik. 29 tu dia akan sampai 99. Jadi 99 detik barulah dia akan jadi 2 saat yang sebelah dia. Maksud kalau saat, kalau detik 99, kalau saat yang 01 tu dia sampai 60, lepas tu dia akan pergi ke minit. Jam yang 00 lagi satu depan dia adalah minit. Okey, jadi hanya detik saja yang 99. Tak percaya, cubalah. Tengok dalam awak punya jam. Okey, kemudian langkah ketiga, tekan butang sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Maksudnya, dia tekan mula tadi kan, tiba-tiba bila dah habis larian sampai ke penamat, kita tekan betul-betul bila kawan kita tu sampai ke penamat, kita pun tekan. Maka, kalau kita tengok contoh yang dekat dalam langkah 3 tu, itu menunjukkan 3 minit 59 saat 29 detik. Okey. Okey, kemudian kita lihat bacaan dia. Ni dia ajar baca minit dekat sebelah sana, ujung tu, kemudian bacaan saat di tengah-tengah, yang hujung tu detik sebenarnya 29 tu kan. Okey. Jadi, berapakah bacaan masa pada jam randik digital ini? Yang saya cakap tadi lah. 3 minit 29 saat 59 saat 29 detik. Tapi saya rasa untuk tahun 3 sekadar 3 minit 59 saat lah. Yang detik tu biasanya jarang untuk kita sebutkan. Okey. Jadi dalam jam randik terdapat dua jenis jam randik, iaitu jam randik digital dan jam randik analog. Okey. Digital tu apa? Analog tu apa? Digital tadi nampak nombornya 3.59. Nampak nombor dia kan? Ini digital yang kita tengok contoh tadi. Kalau analog, okey, analog ni maksudnya yang pakai jarum tu. Kita tekan, nanti jarum dia akan pusing satu pusingan kan untuk 1 minit.
Okey, jadi kat bawah ni dia dah beritahu bacaan tepat jam randik adalah 3 minit 59.29 saat. Okey, tadi saya kata 3 minit 59 saat 29 detik kan. Tapi untuk tahun 3 ni sebutan dia 3 minit 59.29 saat. Okey, ataupun biasanya dia orang tak sampai yang 0.29 tu lah. Kita akan 3 minit 59 saat saja. Okey, boleh faham Okey, itu adalah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor 1.1.3. Okey, kemudian selain daripada selain daripada masa, apa lagi yang kita kena ukur? Yang kedua dia bagi contoh adalah mengukur panjang pula. Panjang ni macam-macam lah. Ada jarak daripada rumah ke sekolah, ataupun panjang buku, ataupun panjang pembaris, ataupun panjang bilik, saiz bilik kan. Jadi macam mana kita nak ukur? Okey, untuk tahun 3 dia pun agak mudah. Jadi kita cuma contoh kat sini diberikan adalah ukuran kepada pembaris. Ukuran menggunakan pita pengukur. Selain daripada pembaris kita boleh guna pita pengukur lah. Kalau yang lagi besar, benda yang lagi panjang lah, maksudnya lagi panjang, lagi jauh macam bangunan ke padang ke, kita akan gunakan pita pengukur. Dan kalau yang kecil-kecil biasa kita guna pembaris lah, sebab pembaris yang awak ada biasanya tu kat sekolah, pembarisnya lebih kurang dalam 15 cm saja paling panjang, dan biasa kadang-kadang 12 cm, dan kalau pembaris cikgu tu yang warna kuning panjang tu, itu biasanya 1 meter. Okey. Jadi kita lihat bagaimana cara nak mengukur panjang dengan betul. Okey, hujung objek diletakkan pada senggat kosong, mesti letak kat kosong tu. Kemudian langkah yang kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda right. Maksudnya awak tak boleh tengok bawah sikit, awak tak boleh tengok atas sikit. Awak kena tengok betul-betul tegak. Betul-betul tegak dengan nombor tu, maka awak akan dapat bacaan yang tepat. Kalau awak tengok daripada yang pertama, yang belah sini, belah kiri yang sini kan, awak akan nampak 9 lebih. Dan kalau awak tengok daripada yang belah sana, awak dapat 8.9. Tak sampai jawapan yang tepat. Jadi kalau di tengah-tengah barulah awak akan dapat bacaan 9 cm. Okey, dan unit kena betul lah. Jadi ukuran panjang yang betul ialah 9 cm. Okey, ini kalau awak dah besar sikit nanti ada nama dia. Ini nama dia adalah melihat secara meniskus. Meniskus maksudnya tegak. Okey, bagi mengelakkan ralat lah. Okey, jadi kita tengok. Mari uji mengukur dengan menggunakan nombor. Mengukur dengan betul. Okey, untuk aktiviti bagi kemahiran prosesan mengukur dengan menggunakan nombor. Okay, kita lihat kat situ dia berikan aktiviti ini secara berpasangan. Okay, alat yang kita gunakan adalah jam randik digital, pensel, pembaris, kereta mainan, klip kertas dan guli. Langkah-langkah dia adalah, saya ceritakan je lah. Mula-mula kita kena ukur panjang pensel dan klip kertas menggunakan alat pengukur. Dengan teknik yang betul. Okay, kemudian kita tolak kereta mainan di atas lantai. Okay, maksudnya kita ukur panjang pensel tu dan klip kertas. Kita tengoklah pensel tu panjang dia berapa. Klip kertas tu panjang dia berapa. Kan? Kita tulislah menggunakan bacaan. Contoh kita ukur pensel panjang dia 5 cm. Kita tulis dekat bacaan 5 cm. Unit kalau 5 bacaan dia dalam kurungan unit kan. So 5 cm. Okay, klip kertas contohnya panjang dia 1.5 cm. 1.5 cm kita tulis kat situ 1.5 cm kat sini. Okay. Kalau alat pengukur pensel ni kita tahu kat sini kita tulislah pembaris. Klip kertas pun kita guna pembaris. Okay, kalau kereta mainan, dia kata tolak kereta mainan di atas lantai dan ukur masa pergerakannya sehingga berhenti. Tolak, kita tekan masa. Lepas tu bila dia berhenti je kita tekan dia sekali. Alat pengukur kita kat sini apa? Alat pengukurnya adalah jam randik. Dan begitu juga dengan pergerakan guli, alat pengukurnya jam randik. Kita dapat ayat ketiga ni. Golekkan guli di atas lantai dan ukur masa pergerakannya sehingga berhenti. Okay, maksudnya dia pun menggunakan jam randik. Bacaan dia tengoklah kalau kereta tu tolak sampai berhenti mungkin dalam 10 saat. Pergerakan guli, dia kata golekkan guli di atas lantai kan. So kita lihat sampai berhenti mungkin dalam 5-6 saat saja. Jadi kita kena rekodkan dalam alat pengukur dan bacaan dia. Saya ulang lagi sekali. Pensel, alat pengukurnya, pembaris. Bacaan dia mungkin 7 cm ke, 8 cm ke, 10 cm ke kan. Klip kertas, alat pengukur dia pembaris juga. Mungkin 1.5, 1.2, 1 cm ke, 2 cm ke kan. Kereta mainan, alat pengukur dia adalah jam randik. Sama dengan pergerakan guli pun jam randik. Kereta mainan mungkin dalam 10 saat. Guli mungkin dalam 5-6 saat. Itu masing-masing punyalah. Sebab bergantung pada aktiviti yang kita lakukan ya. Okey, jadi kat sini
Itu sangat mudah lah, aktiviti tu simple saja, kita boleh buat dan jawapan kita tak semestinya sama dengan kawan kita. Bergantung pada apa yang kita buat. Okay, jadi soalan dekat sini diberikan daripada halaman KPM muka surat 7 buku teks saya simakkan tahun 3 ni. Dia bagi soalan keempat, bolehkah ukuran panjang digunakan untuk mengukur masa? Mengapa? Boleh tak kita guna ukuran panjang? Contoh, tadi saya lari laju cikgu 100 meter berapa? Saya lari 100 meter tadi selama 12 km. Apa benda 12 km? Saya lari 100 meter tadi selama 15 kilometer. Selama berapa? Berapa lama? Tapi 15 kilometer. Apa kena mengenanya kan? Patutnya selaju 15 saat ke, selaju 30 saat ke. Ini tiba-tiba kilometer. Kan? Jadi tak boleh kan? Jadi bolehkah ukuran masa panjang digunakan untuk mengukur masa? Tak boleh lah. Mengapa? Sebab kita tak dapat nak tahu berapakah tempoh yang diambil untuk habiskan larian tu. Faham tak? Okay. Jadi kalau nak ukur masa, kenalah guna alat pengukur masa. Nak ukur panjang, gunalah alat pengukur panjang. Jadi itulah untuk hari ini saja saya rasa berkenaan dengan muka surat 6 dan 7, iaitu kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor, iaitu kemahiran proses sains yang ketiga. Okey, saya harap anda semua faham dan jangan lupa subscribe dan teruskan menonton video seterusnya. Tekan butang loceng. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera daripada saya. Jumpa lagi.